Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Afnan bin Muhammad Akhir dengan nombor metrik 1210426. InsyaAllah pada hari ini akan membentangkan tentang pengenalan di bawah tajuk Etika dari Perspektif Lembaga Peradaban. Etika merupakan satu ilmu penting dalam pembentukan sebuah kaum atau peradaban, yang mana ini telah diakui oleh ahli sejarah dan tokoh falsafah sains bahawa etika sangat berpengaruh dalam mengawal tindakan yang tidak bertanggungjawab. Etika itu terdiri daripada 3 faktor utama, iaitu adat, agama dan juga budaya yang tersendiri. Dan seterusnya 3 skop pandangan perspektif etika itu. Yang pertama, perspektif individu, yang mana etika sebagai falsafah atau gaya pemikiran seseorang. Yang kedua, dari perspektif masyarakat, yang mana etika itu menjadi panduan dalam bentuk tingkah laku masyarakat. Dan yang ketiga, dari perspektif negara, yang mana etika sebagai indikator kematangan rakyat sebuah negara. 3 objektif kajian telah disenaraikan untuk kajian pada kali ini. Yang pertama ialah untuk menjelaskan etika, adat dan budaya bagi beberapa buah peradaban. Yang kedua ialah untuk menyimpulkan etika, adat dan budaya bagi beberapa buah peradaban tersebut. Dan yang ketiga ialah untuk menghubungkan kesamaan antara etika, adat dan budaya peradaban tersebut agar negara dengan rakyat yang saling memahami dapat kita kecapi. 3 jenis metod kajian secara kualitatif telah kami gunakan untuk kajian pada kali ini. Yang pertama dengan keperpustakaan, yang kedua dengan merujuk jurnal secara atas salian, dan yang ketiga dengan merujuk artikel secara atas salian. Assalamualaikum, saya Muhammad Akmal Izzah bin Azli, Nometrik 1210430 akan menerangkan tentang tajuk definisi etika dan peradaban. Etika berasal dari perkataan Yunani iaitu ethos dan ethikos. Ini merujuk pada sifat watak, tabiat, gaya hidup dan budaya. Tirok dan ulama barat yang lain melihat etika dari segi teori tindakan, hujah dan tujuan yang membawa kepada makna tindakan, tingkah laku individu dan cara manusia bertingkah laku dalam situasi tertentu. Definisi peradaban pula berasal daripada perkataan Perancis iaitu civilization, yang ini merujuk pada perkataan civiliver atau civilis yang membawa kepada satu maksud iaitu tamadun. Maksud peradaban sebenarnya banyak bergantung pada satu pandangan kaum dan sudah tentu ia berbeza mengikut kaum yang berbeza. Dari segi istilah, tamadun kebanyakannya dipanggil tamadun oleh para sarjana pelbagai ilmu, tetapi pengertian tamadun berbeza bagi setiap orang. Nama saya Nurul Adilah binti Abu Seri, nombor metrik 1213217. Pada hari ini saya akan membentangkan tajuk etika dari perspektif peradaban Melayu. Pengenalan etika Melayu. Istilah Melayu telah lama diguna untuk menjadi rujukan kepada tempat, kerajaan dan bangsa. Nama Melayu dikenali sebagai kekuasaan dan kemakmuran. Asal-usul Melayu menjadi tanda tanya dalam kalangan masyarakat Melayu dan telah menimbulkan masalah dan kekeliruan dalam kalangan para pengkaji. Bangsa Melayu juga dikenali sebagai bangsa yang mementingkan adat. Etika kaum Melayu. Etika kaum Melayu sebahagiannya berkait rapat dengan agama Islam. Bagi kaum Melayu, seseorang itu dinilai dengan bagaimana etika dan tingkah lakunya terhadap orang lain. Etika kaum Melayu juga boleh dinilai dari segi etika ketika mereka berpakaian, makan maupun bertutur. Kesimpulan etika dari perspektif peradaban Melayu adalah agama Islam telah banyak mengubah pemahaman orang Melayu tentang etika dan nilai dalam kehidupan, budaya dan sosial. Melalui Al-Quran dan As-Sunnah, hubungan erat antara Melayu dan agama Islam dapat dilihat dalam semua aspek kehidupan masyarakat Melayu kerana masyarakat Melayu dipengaruhi dengan nilai dan etika Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rosali Sa'adiana binti Rusli, metrik 1210429 akan membentangkan tajuk etika tamadun India. Pengenalan tamadun India. Tamadun India berasal dari lembah Indus yang terletak di barat Laut India. Bermula sekitar 2500 sebelum Masihi dan melalui zaman kemerosotan sehingga sekitar 1800 sebelum Masihi. Masyarakat India merupakan kumpulan etnik ketiga terbesar di Malaysia. Kedatangan mereka untuk menampung tenaga kerja di tanah Melayu di luar sistem kasta yang diamalkan di India. Dari segi tamadun India pula, agama Hindu adalah salah satu sumbangan terbesar di tamadun India. Tamadun India menobatkan etika sebagai susila, iaitu corak kehidupan yang baik dan mesti diamalkan untuk menjamin masyarakat. Susila berasal dari bahasa Sanskrit. Su bermaksud baik, sebaliknya sila bermaksud peraturan dan norma kehidupan. Susila juga boleh ditarifkan sebagai sopan dan beradab. Agama Hindu percaya bahawa apa yang baik untuk seseorang juga mestilah baik untuk orang lain.
Ini kerana orang ramai akan mengumpul dan melihat beberapa perkara yang baik dalam konteks sosial yang mewakili pandangan setiap orang. Susila juga terkenal dalam etika dan moral bagi agama Hindu. Adapun berkait rapat dengan tingkah laku iaitu karma. Karma pula bermaksud hasil daripada tingkah laku seseorang akan memberi kesan kepada diri sendiri. Perbuatan baik dipanggil subha karma dan perbuatan jahat ialah as-subha karma. Selain itu, matlamat utama susila agama Hindu ialah mencari kebenaran baik setiap tingkah laku. Susila dalam agama Hindu pula menekankan hubungan sesama manusia. Nama saya Muhammad Yusuf bin Syarudin, 1210431. Sekarang kita teruskan dengan Tamadun Cina. Tamadun Cina bermula di lembah Sungai Kuning. Pada tahun 221 sebelum Masihi, Cina telah bersatu di bawah sebuah kemaharajaan. Cina telah mengalami fasa yang berselang-seling antara perpaduan dan perpecahan. Faktor budaya dan politik membawa gelombang asimilasi, penghijrahan dan perluasan. Kepercayaan dan pegangan kaum Cina terbahagi kepada 5 bahagian, iaitu Datong Tao, Zhong Yong, Wu Xing, Tian dan Ti, Yin dan Yang. Manakala etika bermasyarakat juga terbahagi kepada 2, iaitu Wu Lun dan Wu Chang. Jadi sebagai kesimpulannya, etika kemasyarakatan dalam masyarakat Cina seperti menghormati ibu bapa amat dititik beratkan. Yang kedua, ajaran Konfusius amat memberi kesan yang besar dalam kehidupan masyarakat Cina. Dan yang terakhir sekali, masyarakat Cina juga yang mengamalkan etika dan peradaban sebaiknya akan dianggap sebagai penganut yang baik. Baiklah, sekarang kita akan lihat apakah etika dari perspektif peradaban barat yang akan dibentangkan oleh saya, Afifah Jahira binti Bahrisha, memegang nombor metrik 1210428. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan peradaban barat. Peradaban barat telah terbentuk dengan munculnya tamadun barat pada tahun 2000 Masihi melalui pemikiran yang bersumberkan tamadun Greek Yunani dan tamadun Rom Purba. Ianya telah diinspirasikan melalui campur tangan tamadun Greek Yunani dan Rom Purba yang menjadi salah satu punca kekuatan tamadun. Tamadun barat ini berada atas landasan idealisme sekular yang mana ianya hanya menumpukan kepada pemikiran logik akal sahaja. Setelah dikaji etika peradaban barat daripada aliran etika Greek terbahagi pada 3, iaitu Pythagoras, Aristotle, Plato dan Socrates. Aliran yang pertama iaitu aliran Pythagoras, antara tahap aliran etika bagi peradaban barat Greek. Aliran ini berkonsepkan keabdian roh yang mana mereka percaya bahawa roh yang baik akan dihidupkan semula dalam jasad yang baik. Begitu juga sebaliknya. Aliran ini juga berkonsepkan konsep kesederhanaan iaitu min yang merupakan titik pertengahan antara dua perkara ekstrim. Yang kedua, Aristotle. Aliran Aristotle ini berpendapat bahawa etika itu berasal daripada adat atau kebiasaan. Etika juga terbahagi kepada 2 bahagian iaitu jiwa rasional dan jiwa tidak rasional. Aristotle juga berpendapat bahawa dalam jiwa manusia seharusnya mempunyai 3 unsur penting seperti perasaan, kudrat dan keadaan jiwa. Yang terakhir, aliran Plato dan Socrates. Aliran ini berpendapat bahawa orang yang berilmu tidak akan melakukan kesalahan. Faktor yang mempengaruhi akhlak manusia itu terdiri daripada kebebasan, tanggungjawab, emosi, nafsu, niat, undang-undang, agama dan adat. Setelah meneliti 3 tahap aliran ini, dapat kita kenal pasti bahawa ianya memberi kesan yang berkekalan dan juga memberi pengaruh yang besar buat masyarakat dalam peradaban barat sejak zaman peradaban Greek kuno hingga ke zaman kini. Etika ini tetap diguna pakai dan menjadi pegangan buat masyarakat barat sehingga di zaman moden, yakni zaman yang kita alami sekarang. Kesimpulan keseluruhannya, kesemua peradaban menuntut masyarakat atau kaumnya untuk hidup bersatu padu tanpa mengenal warna kulit, umur dan jantina. Masyarakat juga dituntut bertindak dengan rasional dan sentiasa berfikir menggunakan akal dengan baik. Dan yang terakhir, besarnya pengaruh agama sebagai salah satu sumber pembentukan etika dan adat budaya bagi sebuah kaum atau peradaban.